Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Zaiz, matrix number A160115. Jadi untuk tajuk FYP saya iaitu kesan pemegang ruang terhadap sifat fizikal dan mekanikal kelulitan karat berbusa melalui kaedah pengisi pemegang ruang pengacuanan suntikan logam PSH MIM. Saya diletakkan di bawah seliaan Prof. Dr. Nur Hamidi Muhammad. Jadi pada pembentangan poster hari ini, saya akan mulakan dengan abstrak untuk kajian saya. Penghasilan logam berbusa menggunakan kaedah metodologi sebut merupakan satu kaedah yang sangat efektif. Kajian ini dijalankan bertujuan menghasilkan kelulitan karat berbusa melalui proses PSH MIM. Jenis bahan pengisi pemegang ruang memberi kesan kepada sifat fizikal dan mekanikal logam berbusa yang dihasilkan. Kajian ini mengetengahkan sukros dan natrium klorida sebagai bahan pemegang ruang dan menguji kesesuaian bahan ini untuk menghasilkan kelulitan karat berbusa. Bergerak kepada poin seterusnya iaitu pengenalan kepada kajian saya. Logam berbusa ialah sejenis bahan selula yang ringan serta mempunyai jumlah liang-liang udara atau rongga yang banyak. Secara dasarnya, 75% hingga 95% struktur logam berbusa terdiri daripada liang udara atau rongga. Bahan ini diinspirasikan oleh bahan yang terbentuk secara semula jadi seperti tulang, kayu, bunga karang. Logam berbusa dibezakan secara strukturnya berdasarkan topologi sel logam itu sendiri yang boleh diklasifikasikan sebagai busa sel terbuka ataupun busa sel tertutup. Perbezaan ini menyebabkan logam berbusa itu mempunyai fungsi dan aplikasi yang berbeza. Ke poin yang seterusnya iaitu permasalahan kajian. Buat masa ini, kajian dan penerbitan mengenai kaedah PSH MIM adalah kurang dan baru berbanding kaedah-kaedah penghasilan melalui sebut metodologi yang lain. Penggunaan pengisi pemegang ruang yang berlainan memberi kesan kepada sifat fizikal dan juga mekanikal terhadap logam berbusa yang dihasilkan. Terdapat banyak lagi pengisi pemegang ruang yang masih belum digunakan dan dikaji keberkesanannya dengan menggunakan kaedah PSH MIM. Untuk objektif kajian saya, yang pertama, mengkaji kesan penggunaan pemegang ruang yang berlainan jenis dan saiz terhadap perlakuan rheologi. Yang kedua, mengkaji kesesuaian dan kebolehkelaksanaan sukrosa dan natrium klorida digunakan sebagai bahan pemegang ruang terhadap kelulitan karat berbusa. Dan akhir sekali, mengenal pasti kesan jenis dan saiz pemegang ruang terhadap sifat fizikal dan sifat mekanikal kelulitan karat berbusa. Untuk metodologi kajian saya, pertama sekali, kita hendaklah menyediakan bahan suapan iaitu dengan proses pencampuran dan juga pembutiran. Sekiranya lulus, dia akan melalui ujian rheologi bahan suapan and pergi kepada next step iaitu penyuntikan. Setelah penyuntikan, bahan ini akan melalui proses penyah ikatan larutan diikuti penyah ikatan terma, seterusnya persinteran dan akhir sekali kajian saya akan membuat kajian sifat fizikal dan mekanikal terhadap sampel yang dihasilkan. Disebabkan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita, jadi kajian saya ini bertukar kepada critical analysis. Untuk dapatan kajian yang pertama, melalui kajian yang dilakukan oleh X Wang et al. Pada tahun 2017. Dia mengkaji logam berbusa titanium yang dihasilkan melalui 3 saiz pemegang ruang iaitu 550 hingga 600 mikrometer. Sampel yang kedua 400 hingga 450 mikrometer dan sampel yang ketiga 200 hingga 300 mikrometer. Jadi pada rajah 1.1, kita dapat lihat bahawa keliangan meningkat apabila saiz pemegang ruang meningkat. Hal ini kerana semasa proses persinteran berlaku, pemegang ruang akan tersingkir sepenuhnya daripada jasad coklat. Pemegang ruang yang bersaiz besar akan menyebabkan keliangan yang lebih tinggi pada sampel yang dihasilkan. Kajian yang dilakukan oleh X Wang et al. Juga mengkaji sifat mampatan logam berbusa yang dihasilkan. Pada rajah 1.2 menunjukkan bahawa kekuatan mampatan meningkat apabila menggunakan saiz pemegang ruang yang kecil. Ini adalah kerana apabila keliangan meningkat, ia akan menyebabkan
ketebalan pinggir antara sel yang lebih nipis antara sel ini menyebabkan sampel tidak mampu menahan mampatan yang tinggi apabila dikenakan ke atasnya. Untuk kajian yang kedua yang dilakukan oleh Farah Syahida et al. Pada tahun 2017, beliau telah mengkaji kekuatan lenturan bahan berbusa logam berbusa yang dihasilkan. Beliau menggunakan dua jenis pemegang ruang yang berbeza, iaitu NaCl dan juga PMMA. Jika lihat pada rajah 2.1, sampel yang menggunakan PMMA mempunyai kekuatan lenturan yang lebih tinggi berbanding sampel yang menggunakan NaCl. Kajian ini berpendapat bahawa hal ini terjadi kerana jumlah PMMA yang digunakan semasa menghasilkan sampel adalah lebih tinggi kerana PMMA juga digunakan sebagai bahan pengikat tulang belakang dalam kajian ini. Pengikat ini berfungsi untuk mengikat partikel-partikel alloy titanium supaya menjadi lebih kukuh, iaitu menyebabkannya mampu menerima daya lenturan yang lebih tinggi. Selain itu juga, saiz pemegang ruang yang digunakan juga didapati pada saiz yang berbeza. Partikel NaCl yang digunakan ialah pada saiz 381 mikrometer manakala PMMA bersaiz 160 mikrometer. Penggunaan saiz pemegang ruang yang berbeza membawa kepada keliangan yang berbeza, seterusnya menyebabkan kekuatan lenturan yang tidak sama. Begitu juga, satu kajian yang dilakukan oleh Sharma et al. Pada tahun 2018. Beliau juga mengkaji kekuatan lenturan. Jadi, jika kita lihat, beliau menggunakan dua saiz julite saiz yang berbeza, iaitu satu menggunakan saiz yang halus dan yang kedua menggunakan saiz yang kasar. Untuk sampel CF1, CF2, CF3 dan CF4 menggunakan saiz halus, manakala CF5, CF6, CF7, CF8 menggunakan saiz kasar. Rajah 3.2 menunjukkan bahawa sampel yang menggunakan saiz acrylics yang lebih kecil menghasilkan kekuatan lenturan yang lebih tinggi. Apabila melihat pada keliangan sampel yang diperolehi dalam kajian ini, semakin besar saiz pemegang ruang yang digunakan menjadikan keliangan sampel lebih tinggi. Keliangan juga meningkat apabila peratusan berat dan isi padu pemegang ruang meningkat. Sampel dengan keliangan yang tinggi mempunyai taburan liang yang lebih sekata di bahagian tengah dan sisi. Walau bagaimanapun, sampel yang menggunakan pemegang ruang bersaiz halus menunjukkan yang lebih sekata jika dibandingkan dengan yang menggunakan pemegang ruang yang kasar. Taburan yang lebih sekata ini menyebabkan sampel yang menggunakan pemegang ruang yang halus menunjukkan kekuatan lenturan yang lebih tinggi oleh kerana kekuatan dinding sel yang lebih tinggi. Sekian daripada saya. Terima kasih.